Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nasalli ala rasulil karim amma bab celaan bakhil. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang yang pemurah hampir dengan Allah SWT, hampir dengan syurga dan hampir juga dengan orang ramai, sebaliknya jauh pada neraka. Manakala seorang yang bakhil jauh pada Allah SWT, jauh dari syurga dan jauh juga pada orang ramai, sebaliknya dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang jahil tetapi pemurah lebih dicintai Allah SWT daripada seorang abid tetapi bakhil. Mishkat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang pemurah hampir dengan Allah SWT, hampir dengan syurga dan hampir juga dengan orang ramai, sebaliknya jauh dari neraka. Manakala seorang yang bakhil jauh daripada Allah SWT, jauh dari syurga dan jauh juga daripada orang ramai, sebaliknya dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang jahil tetapi pemurah lebih dicintai Allah daripada seorang abid tetapi bakhil. Mishkat Tirmizi. Yakni seorang yang sedikit saja bersolat sunat namun dia seorang yang pemurah, maka dia lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala pada seorang yang banyak beribadat, bersolat sunat panjang-panjang namun dia bakhil. Maksud pada abid ialah orang yang kuat beribadat sunat. Amalan fardu mesti dilakukan oleh semua orang sama ada pemurah ataupun tidak. Hazrat Imam Ghazali rahmatullahi telah menukilkan bahawa pada suatu ketika Nabi Yahya bin Zakaria AS telah bertanya kepada syaitan, siapakah yang paling kamu cintai dan siapakah yang paling kamu benci? Syaitan menjawab, saya paling cintakan mukmin yang bakhil dan paling benci seorang fasik yang pemurah. Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS bertanya, apakah sebabnya? Dia berkata, aku tidak perlu risaukan si bakhil itu, yakni kebakhilannya itu sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam neraka. Namun aku risau dan selalu memikirkan hal seorang fasik yang pemurah. Jangan-jangan kerana kemurahannya itu Allah SWT akan mengampunkannya. Yakni jika Allah SWT redha kepadanya pada bila-bila masa atas sebab dan rawannya itu, maka segala dosanya akan lenyap tenggelam dalam lautan kemurahan Allah SWT. Allah SWT pasti akan mengampunkan semua dosanya. Jadi segala usaha aku sepanjang hayat untuk menggodanya melakukan dosa akan sia-sia saja. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa seorang yang pemurah, dia bermurah hati kerana sangkaan baik terhadap Allah SWT. Sementara seorang yang bakhil pula dia menjadi bakhil kerana sangkaannya yang buruk terhadap Allah SWT. Maksud pada bersangka baik ialah dia memahami dan meyakini bahawa zat yang telah memberi pada kali ini pasti juga mampu memberi pada masa yang akan datang. Orang yang demikian pastilah seorang yang hampir dengan Allah SWT. Manakala maksud pada sangka buruk pula ialah bahawa orang itu memahami dan meyakini bahawa jika barang ini diberikan habis, dari mana akan datang yang lain. Ternyata bahawa orang demikian jauh pada Allah SWT kerana dia meyakini bahawa khazanah Allah SWT terhad. Sedangkan asbab-asbab hasil dan pendapatan telah diwujudkan oleh Allah SWT, dan keberkatan hasil dan pendapatan pada asbab-asbabnya itu pun berada dalam genggaman kudratnya. Jika dia tidak ingin, pekedai hanya akan duduk riba tangan, tiada pelanggan yang datang beli, dan petani akan menabur benih namun hasilnya kosong. Apabila semuanya hanya anugerah dan kurniaannya semata-mata, maka apakah maksud pada persoalan habis dari mana yang lain akan datang? Walau bagaimanapun, setelah menerima kenyataan itu, kita tidak dapat meyakininya dengan hati bahawa semua ini hanyalah kurniaan Allah SWT. Kita tidak terlibat sedikit pun dalam apa-apa yang berlaku. Para sahabat radhiyallahu anhuma meyakini dengan hati mereka bahawa semua ini hanyalah kurniaannya. Zat yang memberi pada hari ini pasti dia juga mampu untuk memberi esok. Lantas itulah mereka sedikit pun tidak teragak-agak dalam menginfakkan semua harta mereka. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibah, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.